Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, jom kita baca doa. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina nikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Okay, sebelum tu Ustaz nak cek kehadiran. Hanan, cukup tak semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Berapa lelaki? 4. 4 lelaki, 6 perempuan. Okey. Sebelum duduk, Ustaz nak kamu tengok sekeliling kamu. Ada tak benda-benda tajam ke? Ada tak sampah sarap ke? Kalau ada sampah, putih tak ada poket. Ada tak? Macam tak ada Ustaz. Tak ada. Tak ada eh? Ni siapa ni? Buang dekat tong sampah Ustaz. Ni tu sampah. Buang dalam. Tak apa, mari sini buang dalam ni. Okey. Okay, semua dah selesa, dah bersih eh? Dah. Okay, boleh duduk. Terima kasih Ustaz. Okey. Untuk pertama ni, Ustaz nak tunjuk sesuatu. Okey. Apa? Nampak ni? Nampak? Bible. Biblia. Ataupun dalam bahasa Inggeris Bible. Oh. Bagi kita orang yang mengajar pendidikan Islam ni, kita panggil kitab Injil. Oh. Okey, jadi bila pertama kali kamu tengok benda ni, apa yang kamu fikir? Yesus. Okey, buku. Okey, Kristian. Yesus. Okey, apa? Kristian. Untuk agama, buku untuk agama Kristian. Katolik. Kitab Injil untuk agama Kristian. Manakala yang ni pula, ni apa? Yohanes. Okey, Yohanes ni apa? Bukan. Hindu. Kan? Bahasa Yunani Ustaz. Kitab Yunani. Ni Yohanes ni merupakan kitab Injil Oh. yang Kenapa diubah sama? suai. Oh, diubah suai. Yohanes ni disebabkan orang yang menulis ni adalah nama Yohanes. Kenapa nak ada volume tu Ustaz? Sebenarnya jilid ni. Oh, jilid. Jilid. Tapi Ustaz rasa tak ada sampai boleh 10 ni. Okay, tapi tak apalah. Ustaz tahu. Penipu lah tu. Ustaz rasa Ustaz boleh tiru punya lah. Pada sini tulis boleh 10. Okey. Baik. Jadi kau rasa apa yang kita akan belajar ni berkenaan dengan ni? Okey. Agama Kristian. Adakah dia orang berpegang pada ni? Dia Tidak. sepatutnya pegang. Sepatutnya berpegang, tapi dia banyak ubah suaikan. Ya, betul. Jadi berdasarkan apa yang Ustaz cakap tadi, apa yang Syakira cakap tadi, apa tajuk kita hari ni sebagai seorang Muslim? Pasal Al-Quran. Betul, pasal Al-Quran. Lagi? Okey, ni Kitab suci. ni Al-Quran. Okey, Bible. Bible bagi orang Kristian, Bible. Bagi orang Muslim Al-Quran. Ya. Tapi kalau yang ni? Hadis. Ya, hadis. Hadis. So kita belajar berkenaan Al-Quran dan hadis. Oh. Jadi apa tajuk kita hari ni? Al-Quran dan hadis. Saidasi Ustaz ni memang luar kotak. Okey, untuk hari ni kita akan belajar berkenaan dengan usaha dan tindakan untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan dalam kehidupan. Jadi objektif kita hari ini ialah menjelaskan dua usaha dan tindakan jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan dari ini. Boleh? Boleh. Okey. Okey, jadi untuk permulaan ni Ustaz nak kamu buatkan dalam 3 grup. Lelaki 1 grup, perempuan 2 grup. Okey. Masuk dalam grup masing-masing. Masuk. Masuk. Okey. Dekat sini Ustaz akan bagi kad manila besar. Jadi kamu boleh ikut kreativiti kamu masing-masing untuk buat apa. Dan Ustaz akan bagikan kumpulan 1 individu, kumpulan 2 masyarakat, dan kumpulan ketiga adalah negara. Okey, ambil dulu ni. Masih Ustaz. Okey, kamu boleh ambil marker. Lepas tu kan Ustaz punya kertas ni kecil. Siapa yang nampak tu alhamdulillah lah. Okey, ini negara. Tengok dengan iman. Tengok dengan iman. Betul. Ni Salah individu. kelakar lah. Masya-Allah, kelakarnya bisa. Buat 2 poin je. Okey, Ustaz bagi masa dalam 5 minit. Dalam 5 minit. Usaha dan tindakan
Aku ada sunnah sebagai pegangan hidup. Ni tadi. Pegang teguh pada aku ada. Kita bagi masa dalam 3 minit lah. Nampak tak? Video buat tengok. Melayu ke? Boleh je buat Melayu ke buat Rumi je boleh mana-mana. Ikut kreativiti masing-masing. Semua boleh lah seperti masyarakat bergantung bergabung tenaga membina kedua masyarakat menjalani ajaran agama Quran dan Sunnah berpaksikan agama dari boleh. Okey. Ini boleh juga kan? Nampak? Tidur dulu sini. Jauh boleh. Ini boleh dalam Al-Quran dan Sunnah. Dua je kan? Saya bagi masa 5 minit korang boleh je buat apa-apa. Sebab kelas hari ni kita buat simple je. Baik Ustaz. Kalau tadi gabung Rumi jangan boleh. Tapi kamu kena bagi sebab kenapa kamu sertifikasi kita besar. Astagfirullahaladzim, jangan cakap nak tak baik macam tu. Oh. Simpan dalam itu. Ini perlu buat ramai-ramai pasal Bijak. Kacau Ustaz. Libatkan diri dalam halaman Quran. Betul ke? Ada surah ayat Boleh buat. Quran jalan Quran. Boleh ni? Ni apa ni? Sama bapak. Balik ya? Contoh macam lah. Boleh. Pastilah tak ada Ustaz. Oh. Mana rehat kat atas? Boleh dah tu. Allah. Walidi pula. Ni apa? Bau apa? Bau siapa? Lama Ustaz. Nak menyangkut sikit. Ya aku Tolak. Ustaz tengok saya. Ustaz tengok kreativiti masing-masing. Dah siap belum? Dah siap. Dah siap? Okey, sekejap tunggu bulan lain. Bulan ni baru satu puan buat. Pinjam Ustaz. Baru satu, Ustaz bagi masa. Pinjam maka. Nak makan apa? Tu, tak apa guna. Boleh. Nak merah tu? Oh. Ada biru tak? Merah ada merah. Merah dia orang tu. Sweet ha sweet. Hijau ada hijau. Hijau sweet. Bagi buat Ustaz. Nah Ustaz dah tak guna Ustaz pen biru. Ambil Ustaz. Ya? Tu pen biru. Mana ni? Okey, mantap. Don. Settle tak? Tak nampak tolak markah. Ada markah tu Ustaz. Ha? Ada markah ke Ada. depan? Siapa siap cepat dia dapat 0.5 markah. Tapi siapa yang siap semua dia dapat 1 markah. Siapa jaga mas?
je kan? Okey dah. Dah siap. Lagi 5 saat. 4 3 2. Okey. Okey dah. Semua boleh turunkan apa masing-masing. Bila Ustaz nak bentar ni, pastikan semua pelajar fokus dengan pembentangan ni. Okey, kita jumpa individu dulu. Boleh? Let's go. Ustaz nak kamu semua fokus lah. Sebab nanti Ustaz akan tanya juga. Nampak ke negara? Nampak. Muhammad tu itu mana? Ikan bilik. Depan sikit. Kamu ni, kamu bentang. Okey, sini. Memberi anak Ustaz untuk membentangkan. Sini. Okey, teruskan. Okey, hari ini kami dapat cara-cara untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dari sudut individu. Yang pertama ialah mendalami Al-Quran dan Sunnah sejak kecil lagi. Ni dia ustaz ni mengajar. Yang kedua ialah rajin melibatkan diri dalam halaqah Al-Quran. Maknanya kita ni untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah kena sentiasa hadir halaqah Al-Quran. Betul-betul berkata anak tu, kalau kita nak jadikan Al-Quran dan Sunnah kita sebagai satu pegangan dalam kehidupan, pertama kita kena daripada kecil lagi kita kena mendalami ilmu agama. Dan juga bila kita dah besar, rajin-rajinkanlah diri kita untuk melibatkan diri dalam halaqah-halaqah macam ni. Okay. Boleh ya? Boleh. Soalan ke? Tak ada. Terima kasih individu, tepuk tangan sikit. Okey, kumpulan masyarakat. Kami dapat poin masyarakat. Jadi yang pertama ni, okey, kau nampak apa ni? Family. Songkok besar. Okey, ni adalah ibu bapa, ni ulama, ni masyarakat. Maksudnya semua golongan ni perlu bergabung dan meletup. Ni meletup ni cerita. Dia perlu bergabung untuk membina generasi yang apa? Generasi yang kukuh dan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Okey, yang poin pertama. Yang kedua, masyarakat berperanan menyebarkan ajaran agama ni. Ajaran agama berpasakkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada generasi seterusnya. Okay. Boleh faham ke? Sebenarnya kita masyarakat ni, walaupun kita ni sebagai pelajar, tapi kalau kita balik ke rumah, kita tak akan jadi masyarakat dekat sekitar kita kan. Jadi kamu dengan kawan-kawan kamu, contohnya menggambling tenaga, menyebarkanlah agama-agama Islam atau menyebarkanlah perkara di dalam Al-Quran atau hadis. Boleh ke? Boleh, insya-Allah. Nanti balik kamu cuba. Okey, terima kasih kepada masyarakat. Tepuk tangan sikit. Okey, last and only, kumpulan negara. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kumpulan kami adalah kumpulan negara. Negara usaha negara. Usaha negara untuk membina menjadikan Al-Quran Sunnah sebagai pegangan. Okey, yang pertama poin dia ialah menubuhkan sekolah dan pusat pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membina tamadun bangsa mengikut syariat Islam. Ni poin dia, sekolah. Jadi bina sekolah untuk membina tamadun bangsa. Kemudian yang kedua adalah kalau tengok kat sini, Jawi, Jakim, Jais, Mawib, sini adalah institusi keagamaan dekat negara kita kan, dekat negara. Jadi institusi keagamaan di sini menjadi tempat rujukan untuk masyarakat tanya apa hukum hakam, untuk buat institusi agama juga berperanan untuk buat seminar, ceramah kepada orang awam, kepada masyarakat. Faham ke? Jadi maknanya untuk negara ni, anda kata kan, kita ni, kamu ni, kita ataupun kita, bila dah besar tu kita menjadi seorang pemimpin. Kamu kena fikirkan cara-cara yang terbaik untuk menjadikan Al-Quran dengan As-Sunnah ni sebagai satu pegangan dalam kehidupan rakyat-rakyat di bawah ni. Jadi antaranya pertama,
kita menubuhkan institusi-institusi yang boleh meletakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan pertama. Ataupun yang kedua, mungkin bila kita dah ada kuasa, kita binalah institusi agensi-agensi yang boleh gunakan untuk menyebarkan Al-Quran dengan Sunnah. Boleh ke? Okey, terima kasih kepada Kepala Negara. Bertangan sikit. Jadi, kamu semua faham ke? Apa berkenaan dengan usaha-usaha untuk kita jadikan Al-Quran dengan Sunnah sebagai pegangan daya hidup? Okey. Individu boleh ke? Boleh. Apa objektif hari ni? Jadi kita adalah menjelaskan buat usaha Ya. dan tindakan untuk menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pegangan kita. Ya, betul. Sebab ada kat depan kan? Ya, kan ada. Saya tengok banyak tak tahu tajuk hari ni, tapi tak apalah. Kat sini kan boleh tengok. Kumpulan masyarakat tahu tajuk kan? Tahu. Apa tajuk dia? Tajuk kita adalah Subtopik. Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Negara apa subtopik dia? Subtopik dia usaha dan tindakan Ya, untuk usaha dan menjadikan tindakan. Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan dalam kehidupan. Betul. Lambat belajar. Okey. Kita dah selesai berkenaan dengan langkah pertama. Kita nak pergi ke penilaian. Penilaian ni okey. Siapa? Allah. Boleh tak? Boleh tolong tak Anan? Boleh. Perjalanan. Boleh. Macam mana tengok lah Ustaz? Ha? Macam boleh tengok kan? Sebab itu kan Ustaz pernah bawa. Ustaz boleh bawa. Ustaz pernah bawa. Saya masuk ke KKQ Ustaz. Baca ke lagi AQ. Okey, jadi untuk ni Ustaz nak wakil daripada kumpulan baling sekali. Kalau baling daripada tempat kamu tu, lepas tu masuk, kamu boleh pilih soalan. Kalau tak masuk, Kalau tak masuk, setelah ketiga-tiga kumpulan dah balik, kau boleh pilih soalan. Pilih juga. Masuk dalam gelar ke masuk dalam? Masuk dalam ni je, bukan masuk dalam ni, masuk dalam ni. Masuk dalam ni kena dibuat lah. Okey. Kita masuk dalam cawan. Tak challenging. Tak ada cinta. Semua boleh, easy je. Easy je. Keluar. Okay. Masukkan dalam cawan. Bola. Okey, dah disqualify. oh dia ada dua kategori. Dah masukkan dalam cawan. Dan cawan. Cawan. Kan semua dah masuk dekat dalam kotak kan. Masuk dalam cawan pula. Kalau yang kecil tu. Okey, disqualify. Sebab tak dapat lah cerita dia. Ustaz dah cakap pun tak boleh. Macam tak sama je Ustaz. Kalau macam tu, bacalah kamu pilih soalan ni. Ini yang first ni. Ustaz angin lah Ustaz. Ya. Saja pemanasan. Pemanasan tangan sebab nanti kamu nak cakap kan. Psychomotor Ustaz. Pemanasan tangan. Kena panaskan tangan Ya, panaskan tangan dulu. Sebelum cakap, kita panaskan tangan dulu. Ya Ustaz. Yang paling berguna pada Habis pak. Tak. Okey, Ustaz nak soalan tu kan? Ustaz nak seorang baca soalan, yang lain baca jawapan yang pertama dan yang lain baca jawapan yang kedua. Boleh? Boleh. Boleh tak? Boleh. Maknanya Ustaz nak ketiga-tiga orang akan bercakap. Oh. Seorang baca soalan, orang lain baca jawapan pertama, orang satu lagi jawapan kedua. Okey, Ustaz jumpa kumpulan masyarakat dulu. Baca soalan, jawapan, orang lain jawapan kedua. Okay, soalan yang kami dapat adalah nyatakan usaha dan tindakan untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, yang pertama. Apa usaha? Satu usaha untuk apa? Dari segi Masyarakat. masyarakat. Okey. Okay, dari segi masyarakat, ibu bapa, ulama dan masyarakat. Semua dengar tak? Ya. Dia cakap apa? Tapi sorry, saya ni minta ulang sekali lagi. Okey, kalau macam tu. Okey, semua pihak dari ibu bapa, ulama dan masyarakat mesti bergabung tenaga untuk membina generasi yang hukum Ustaz. Wah, betul. Betul. Okey, ni Okey, yang kedua. Usaha dari segi negara. Jadi maksudnya negara tu perlu hidupkan ataupun bangunkan agensi-agensi agama untuk jadi tempat rujukan. Ya, betul. Okey, negara. Ambil Ustaz. Siapa? Ustaz pilih negara dulu. Okey.
Soalan kami, nyatakan usaha dan tindakan untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah. Satu, usaha dari segi individu dan satu daripada segi masyarakat. Okey, individu. Okey, satu usaha dari segi individu ialah mendalami Al-Quran dan Sunnah sejak kecil. Wah, hebat. Dari segi masyarakat, bergabung untuk membina generasi yang kukuh dalam mendalami ilmu agama. Wah, betul. Okey, bukan last. Ustaz nak kamu bagi jawapan paling semangat sekali. Soalan je tak. Nyatakan usaha dan tindakan untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah. Satu usaha dari segi individu, satu usaha dari segi negara. Okey. Satu usaha dari segi individu. Den. Jawapan usaha dari segi individu Ustaz adalah rajin melibatkan diri dalam halaqah Al-Quran. Ya, betul. Hebat. Tepuk tangan sikit. Kamu fokus tak dia cakap? Rajin melibatkan diri dalam Halaqah Al-Quran. Okey. Bijak Ustaz, bijak. Maknanya dia fokus. Okey, satu lagi. Okay, dari sudut negara, negara perlulah tubuhkan sekolah untuk membina tamadun bangsa. Ya. Okey, nampak sangat kamu dah dapat pembelajaran hari ini. Dapat kan dari segi individu dapat, masyarakat dapat, negara pun dapat. Tapi ustaz nak seolah-olah sekurang-kurangnya kamu dapat dua lah usaha untuk kita jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Ya, semua. Alhamdulillah anak kamu hebat. Okey, jadi ustaz nak seorang. Anak. Kamu hebat. Kamu bagi rumusan. Akhirnya saya belajar cara-cara untuk mendalami Al-Quran dan As-Sunnah dari sudut individu, masyarakat dan negara. Okey. Untuk individu, saya sendiri akan lakukan mendalami Al-Quran dan As-Sunnah sejak kecil. Saya memang lakukan ini. Mak saya memang ajar saya. Mantap. Seterusnya ialah Keluarga kamu memang bagus. rajin melibatkan diri dengan halaqah Al-Quran. Ini setiap minggu saya buat. Setiap minggu. Sampai Kamu sekarang. ajak ustaz? Ustaz kan ada kuliah setiap okey. minggu. Okey, ustaz. Itu je? je. Hidup di individu yang sekarang saya amalkan. Yang masyarakat, yang negara nanti saya besar saja Dia pemimpin. macam riak tu Ustaz. Sedikit je. Apalah, dia bagi dia riak. Tapi kata-kata itu mendoakan dia supaya begitu. Kamu pun mendoakanlah supaya kamu pun jadi macam dia. Saja encourage rakan-rakan. Okey, boleh semua boleh Jadi sebabkan itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz minta maaf kalau ada salah apa-apa. Dan Ustaz harap kamu amalkan apa yang Ustaz ajar hari ini, okey? InsyaAllah. Itu saja daripada Ustaz. Sekian, terima kasih.